Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penilai latihan industri. Okay, nama saya Amirul Hazim bin Azmi. Nombor kad matrik 10 DPM 18F2032 akan membuat pembentangan mengenai latihan industri. Latihan industri saya di Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Negeri Perak, Wilayah Krian. Okey, saya akan menceritakan mengenai latar belakang organisasi. Okey, Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun dikenali sebagai SKM adalah satu entiti yang telah diperbadankan pada 1 Januari 2008. SKM sebelumnya dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia ataupun dikenali sebagai JPK. Di awal penubuhannya pada bulan Julai 1922, jabatan yang dikenali sebagai The Office of the Director of Cooperation ini berfungsi untuk menubuh, mendaftar dan membangunkan syarikat bekerja sama-sama di bawah enactment Syarikat Bekerja Sama-sama dalam kurungan The Cooperative Societies Enactment 1922 FMS Cap 97 of 1935 dan ditugaskan untuk memandu dan memajukan pergerakan koperasi. Pejabat Pesuruhjaya Kemajuan Syarikat Bekerja Sama-sama, Ibu Pejabat Jabatan Pembangunan Koperasi ketika itu bertempat di Taiping, Perak, Darul Rizwan. Ianya kemudian dipindahkan ke Kuala Lumpur pada tahun 1924. Nama Jabatan Kemajuan Kerjasama telah diubah kepada Jabatan Pembangunan Koperasi iaitu JPK dalam akhir tahun 70-an. Enactment tahun 1922 itu telah dimansuh dan digantikan dengan Akta Koperasi 1948 dalam kurungan Disemak 1983. Akta Koperasi 1993 dalam kurungan Akta 502 kemudiannya telah digubal bagi menyatukan undang-undang koperasi di seluruh Malaysia dan mula berkuat kuasa pada 22 Januari 1994. Kini saya akan menceritakan pula mengenai falsafah, misi dan visi organisasi SKM. Untuk falsafah, SKM komited memajukan koperasi melalui persekitaran yang kondusif bagi membangunkan koperasi yang berdaya saing dan menyumbang kepada pembangunan negara. SKM memudahkan sistem penyampaian perkhidmatan melalui penambahbaikan proses kerja yang dinamik untuk membantu mencapai dasar-dasar pembangunan koperasi. SKM memastikan koperasi dikawal selia secara berterusan dan profesional berlandaskan akta dan peraturan bagi meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap gerakan koperasi. Bagi misi pula, untuk merangsang pembangunan koperasi supaya kompetitif, berdaya tahan, berdaya saing, progresif dan berintegriti. Meningkatkan pelibatan koperasi dalam pelbagai sektor ekonomi dan membangunkan modal insan yang kompeten dan berbudaya keusahawanan. Bagi visi pula adalah peneraju kecemerlangan koperasi bagi menjadikannya penyumbang berkesan kepada pembangunan negara. Merupakan carta organisasi di Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Negeri Perak, Wilayah Krian. Bagi staf-staf di dalam SKM Wilayah Krian ini, cuma ada 3 staf tetap, iaitu yang pertama merupakan penolong pegawai ehwal ekonomi iaitu Puan Suhana binti Yusof, merangkap penyelia saya. Yang kedua merupakan pembantu ehwal ekonomi iaitu Muhammad Amirul Ashraf bin Muhammad Safar. Yang terakhir adalah merupakan staf bagi jawatan pembantu juru audit iaitu Nurul Nabilah binti Hamzah. Bagi aktiviti mingguan yang pertama adalah saya merekod data surat masuk dan surat keluar di dalam buku surat masuk ataupun surat keluar. Aktiviti kedua adalah pengurusan fail di mana selesai merekod data surat masuk dan surat keluar. Yang ketiga merupakan mengemaskini data laporan kedatangan staf. Yang terakhir adalah membuat bacaan sendiri mengenai sistem keseluruhan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dari segala aspek.
Bagi minggu kedua pula, aktiviti saya kebanyakannya adalah menghadiri mesyuarat Koperasi Pembangunan Bukit Merah bersama Datuk Syam iaitu Adun Alopong Su merangkap Setiausaha Politik Menteri Besar Perak. Bagi minggu ketiga pula, aktiviti saya kebanyakannya adalah merupakan merekod data surat masuk dan surat keluar. Bagi minggu keempat, saya merekod data surat masuk dan surat keluar. Yang kedua adalah merupakan mengisi maklumat profil koperasi, kawasan kerian di dalam Google Form. Dan ketiga adalah membuat pindaan data dokumen pemiutang. Bagi minggu kelima adalah seperti biasa, merekod data surat masuk dan surat keluar. Yang kedua adalah mengisi maklumat profil koperasi di dalam sistem. Yang terakhir adalah membuat pindaan UUK koperasi. UUK bermaksud Undang-Undang Kecil bagi Koperasi. Bagi minggu ke-6 adalah saya kebanyakannya membuat mengemas-kini alamat terkini koperasi. Bagi minggu ke-7, saya mengisi maklumat KEWPA untuk pelupusan aset. Bagi minggu ke-8, saya mengisi maklumat harta modal. Yang kedua adalah merekod data surat masuk dan surat keluar. Yang terakhir adalah mengisi maklumat koperasi. Bagi minggu ke-9, saya mengisi maklumat profil koperasi, merekod data surat masuk dan surat keluar dan juga pengurusan fail. Minggu ke-10, saya merekod data kewangan koperasi, merekod data surat masuk dan surat keluar dan juga pengurusan fail. Pada minggu ke-11, saya telah mula membuat pelupusan fail yang telah berusia lebih daripada 5 tahun dan masukkannya ke dalam kotak untuk tujuan pelupusan. Bagi minggu ke-12, saya merekod data surat masuk dan surat keluar. Yang kedua merupakan pengurusan fail dan juga pelupusan fail. Minggu ke-13, saya merekod data surat masuk dan surat keluar, pengurusan fail dan juga pelupusan fail. Bagi minggu ke-14, saya telah mula mengisi borang e-daftar bertujuan membantu koperasi yang tidak mahir dalam pendaftaran secara maya. Minggu ke-15, saya mengisi borang e-daftar bertujuan membantu koperasi yang tidak mahir dalam pendaftaran secara maya. Saya melakukan aktiviti e-daftar ini selama 2 minggu untuk membantu koperasi untuk mendaftar koperasi mereka di dalam sistem e-daftar SKM. Minggu ke-16, saya merekod data surat masuk dan surat keluar, memasukkan serta mengemas-kini data permohonan bantuan pembangunan koperasi di dalam sistem e-FAST dan yang terakhir adalah scan dokumen. Bagi minggu ke-17, saya masih lagi membuat aktiviti scan dokumen mengenai dokumen koperasi dan memberikannya kepada penyelit saya. Bagi minggu ke-18, saya merekod data surat masuk dan surat keluar, pengurusan fail. Minggu 19, merekod data surat masuk dan surat keluar. Yang kedua adalah pengurusan fail, mengisi data kewangan tahunan koperasi di dalam sistem Infocop. Bagi minggu yang terakhir iaitu minggu ke-20, saya mengisi data kewangan tahunan koperasi di dalam sistem Infocop. Untuk laporan teknikal 1, saya membuat pengurusan surat masuk dan surat keluar beserta pengurusan fail. Okey, langkah-langkah untuk menguruskan surat masuk dan surat keluar dan juga pengurusan fail adalah setelah menerima surat ataupun hendak menghantar surat, perkara pertama yang harus dilakukan adalah merekod data surat seperti tarikh, perkara dan kepada siapa untuk dihantar atau daripada siapa yang menghantar surat ke dalam buku rekod surat masuk dan surat keluar. Yang kedua adalah masukkan surat masuk atau surat keluar ke dalam fail mengikut nombor siri atau nama yang telah dilabelkan. Yang ketiga adalah selepas memasukkan surat ke dalam fail, tebuk lubang di penjuru kiri atas menggunakan panca untuk tujuan mengikat surat-surat bersama dengan fail supaya tidak terkeluar atau jatuh dari fail. Yang keempat adalah cop di bahagian kertas mini fail dengan menggunakan cop berwarna merah, surat masuk atau cop berwarna biru iaitu surat keluar. Bagi langkah yang kelima adalah cop penanda nombor surat yang telah dimasukkan ke dalam fail mengikut turutan surat dengan mencalikkan penutup ink ke dalam dakwat merah, surat masuk atau dakwat biru keluar. Yang keenam adalah pengurusan fail. Setelah selesai memasukkan surat masuk dan juga surat keluar ke dalam fail yang telah dilabelkan, letakkan semula fail ke rak fail yang telah dikategorikan mengikut nombor siri serta bahagian fail.
Bagi laporan teknikal yang kedua adalah mengisi sistem Infocop Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Sistem Infocop merupakan sebuah sistem penyimpanan maklumat mengenai profil tahunan sebuah koperasi yang telah berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia di kawasan mereka yang merangkumi data profil, aktiviti koperasi dan juga kewangan koperasi serta sistem berkenaan terdapat di laman web rasmi SKM iaitu di alamat www.skm.gov.my. Antara langkah-langkah untuk merekod data koperasi di dalam sistem Infocop adalah yang pertama, buka laman web Suruhanjaya Koperasi Malaysia di komputer riba. Yang kedua adalah buka sistem Infocop. Ketiga adalah tulis nama koperasi yang ingin direkod di bahagian enjin carian Infocop. Yang keempat adalah merekod data profil koperasi di bahagian maklumat Infocop dengan merujuk kepada maklumat koperasi yang sedia ada. Yang kelima adalah merekod data berkaitan kewangan, modal share serta dana anggota koperasi dengan merujuk kepada maklumat koperasi yang sedia ada. Yang keenam, setelah merekod dan pengiraan telah dilakukan, jumlah dana anggota dan jumlah liability perlu bersamaan dengan jumlah aset supaya pengesahan kunci kira-kira seimbang. Bagi laporan teknikal yang ketiga adalah membuat laporan kedatangan staf bulanan SKM wilayah Kerian. Sebagai pengenalan, laporan kedatangan staf bulanan SKM wilayah Kerian merupakan sebuah laporan dan juga jadual bulanan pekerja-pekerja di SKM wilayah Kerian yang bertujuan melaporkan aktiviti seharian dan pergerakan masuk dan keluar seorang pekerja. Laporan serta jadual ini kemudiannya dihantar ke Suruhanjaya Koperasi Negeri Perak iaitu majikan SKM wilayah Kerian. Antara langkah-langkah untuk membuat jadual beserta laporan kedatangan staf adalah buka jadual kedatangan bulanan staf SKM Kerian di komputer riba. Kemudian rekod serta memaskini jadual kedatangan bulanan staf SKM Kerian dengan merujuk kad mencatat waktu bulanan. Yang ketiga adalah buka laporan kedatangan staf bulanan SKM Kerian. Dan akhir sekali adalah merekod serta mengemaskini laporan kedatangan bulanan staf SKM Kerian di komputer riba dengan merujuk kepada kad mencatat waktu pekerja bulanan. Untuk laporan teknikal yang keempat iaitu yang terakhir adalah membuat permohonan bantuan pembangunan koperasi. Sebagai pengenalan, permohonan bantuan pembangunan koperasi merupakan inisiatif daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk memberi bantuan kepada koperasi-koperasi baharu yang memerlukan sejumlah dana atau modal untuk mengembangkan lagi empayar kegiatan koperasi mereka dan juga untuk menyelamatkan koperasi dari terus mengalami kerugian yang akhirnya menjadi muflis. Antara langkah-langkah untuk mengisi borang permohonan bantuan pembangunan koperasi adalah yang pertama, buka borang permohonan bantuan pembangunan koperasi di dalam komputer riba. Yang kedua adalah isi atau lengkapkan borang permohonan bantuan pembangunan koperasi dengan berpandukan maklumat daripada profil koperasi yang ingin memohon bantuan dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Yang ketiga adalah setelah selesai melengkapkan borang, hantar borang permohonan bantuan pembangunan koperasi ini kepada penolong pegawai hal ehwal ekonomi untuk semakan dan tindakan lanjut. Secara kesimpulan, di akhir latihan industri ini, laporan ini dapat menyimpulkan bahawa keperluan objektif daripada Politeknik Seberang Perai dan bersama-sama tugasan yang diberikan di Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Perak wilayah Kerian telah berjaya. Tempoh latihan selama 5 bulan telah berlalu dengan pengalaman yang sangat berharga dan banyak pengajaran telah diperolehi. Lebih-lebih lagi, latihan industri dapat diselesaikan seperti yang dijadualkan. Akhir sekali, sebahagian daripada pengalaman dan pelajaran yang berharga telah berjaya dinyatakan di dalam laporan akhir ini. Bagi komen dan cadangan, yang pertama adalah dapat menyesuaikan diri dengan pegawai, staf-staf pejabat dengan kadar yang pantas. Yang kedua adalah dapat menambah keyakinan diri dengan tinggi apabila berhadapan dengan orang ramai. Yang ketiga adalah dapat pengalaman pekerjaan sebenar di dalam persekitaran pekerjaan yang sebenar. Cadangan saya adalah pemilihan tempat latihan industri. Politeknik harus membimbing semua pelajar tentang pemilihan tempat untuk melakukan latihan industri. Show ini untuk memastikan pelajar mereka menerima latihan industri yang berkaitan dengan kursus mereka di syarikat atau firma. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam pembikinan laporan serta pembentangan akhir latihan industri saya. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum dan salam hormat.